Giat gigih gemilang, prinsip penduduk kampung Parit Tengah, Batu Pahat, Johor. Berpegangkan prinsip ini, mereka membuktikan masyarakat kampung ini berdaya saing dan inovatif, dan ia sejajar dengan misi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, jadikan kawasan luar bandar maju dan masyarakatnya progresif, sejahtera dan cemerlang. Rakan saya Maizatul Akmal Muhammad Naim ke Batu Pahat meninjau projek tanaman nenas berkelompok yang diusahakan mereka. Terletak di Mukim 8, daerah Batu Pahat, Kampung Parit Tengah, mendapat perhatian umum apabila projek perladangan nenas berkelompoknya muncul johan dalam pertandingan Ilham Desa peringkat Zon Selatan dan Timur pada 2003. Projek tanaman nenas dipilih kerana modalnya kecil, pengendaliannya mudah dan pulangan lumayan. Perladangan nenas berkelompok, satu projek yang diusahakan penduduk kampung secara bersepadu. Projek ini sentiasa diawasi Jabatan Pertanian dan Lembaga Nenas Negara. Nenas yang ditanam di tanah gambut adalah landscape semula jadi kawasan kampung ini. Tujuan utama penanaman berkelompok ini agar pengeluarannya berjadual. Tempoh menuai hasil penanaman nenas mengambil masa selama 10 hingga 11 bulan. Justru penggunaan tanah, penanaman dan pengeluaran hasil dijadualkan secara berperingkat. Berbanding tanaman kontan lain, nenas tidak memerlukan penjagaan rapi sepanjang masa. Hasil tanaman kurang gangguan haiwan posa ini dipelbagaikan. Tanaman nenas yang diusahakan ialah pelbagai jenis, antaranya nenas Baka Morris. Nenas dijual kepada pemborong pada harga antara 12 sen hingga 60 sen bergantung kepada saiz dan beratnya. Usaha berkelompok ini mudah dipantau dan diurus secara sistematik. Ilham Desa bermula apabila seorang peniaga kecilan, Ahmad Adnan, menghadapi kesukaran memenuhi permintaan bekalan pelanggan dalam jumlah yang besar. Pengalaman ini mencetuskan ilham kepada Ahmad untuk menanam nenas secara berkelompok bagi memastikan bekalan nenas berterusan. Berkat kegigihan dan kesabarannya, Ahmad kini seorang petani dan pembekal nenas yang berjaya. Kita kalau melaksanakan satu projek itu kalau dapat dikembangkan, jangan cepat berpuas hati dengan apa yang ada. Bukan bermakna bila kita tak berpuas hati itu bermakna bukan kita tak bersyukur. Kita bersyukur, tapi dalam pada itu keyakinan kita tambahkan, kesungguhan kita tambahkan dengan wang ringgit yang kita dapat tu hasil yang sebelumnya kita gunakan untuk mengembangkan. Kalau dapat seberapa banyak pasaran yang diperlukan tu bagi kita lah, kita dapat memenuhinya tanpa mengharapkannya. Kalau lalu mengharapkan orang lain lah, kalau dapat lah, itu satu matlamat bagi kita lah. Selain dimanfaatkan sebagai makanan binatang ternakan, nenas juga boleh dihasilkan menjadi sos. Menurut isteri Adnan, Salma, dia cuba menghasilkan sejenis sos nenas selepas 2 bulan mengikuti kursus anjuran Jabatan Pertanian. Tak boleh banyak-banyak. Dalam 2-3 bulan tu saya cubalah buat. Dalam sos ni saya cuba, agak-agak ada menggalakkan. Saya teruslah cuba sedikit demi sedikit dalam usaha nenas tu. Saya dengan suami saya lah. Dan menggalakkan suami saya lah, menggalakkan saya cuba buat. Saya cuba buat tu ada galakan daripada penduduk kampung. Semua daripada kedai-kedai peroncit-peroncit semua adalah yang ingin nak mencuba nenas ni. Selain Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran, sos nenas keluaran Salma turut dipasarkan di Singapura. Produk hasil industri ringan penduduk kampung ini masih dalam perancangan untuk dipasarkan di seluruh Malaysia dan luar negara. Kesukaran membawa kenderaan di kawasan Tanah Polos mendorong penduduk kampung mencipta satu kenderaan. Kenderaan yang diberi nama Ceketing memudahkan kerja-kerja mengangkut benih nenas ke ladang atau buah nenas ke stesen pemunggah. Rahmat Sariran dan Ngadiban Sidik, dua pakar ceketing yang terus mencari idea baru mempertingkatkan keupayaan ceketing ini.
Walaupun kecil, ia mampu membawa muatan melebihi 1 tan di atas tanah gambut yang polos. Ceketeng Ceketeng. Jadi apa beza ceketeng ni dengan lori biasa lah? Perbezaannya kalau lori biasa kita kenakan enjin kereta ke atau enjin lori yang kita ni pakai enjin wispa, kemudian komponen ni kita ambil daripada lori Ford yang double tire yang tak pakai tu kita buat kan. Kita ambil, kemudian yang depan ni kita ambil daripada kereta kan, kereta pacuan depan, kereta pacuan belakang, kemudian kita ambil speed box dia, kita ubah suai kan, kita potong buat ni. Jadi perbezaannya tu lain dengan kenderaan biasa lah. Tujuan gunakan kenderaan ni daripada berbanding dengan kenderaan lain ke? Pasal kenderaan lain ni bukan tak boleh, tapi dia untuk jalan-jalan yang keras saja. Jadi kalau jalan-jalan lembek macam dekat gambut, dekat apa, dia tak boleh masuk. Pasal ni gunakan tayar 10 ni pasal nak gunakan untuk mengangkut tanah gambut. Dia punya buah-buah nenas ke sawit ke untuk masuk gambut lah. Itu je. Kalau kenderaan biasa tayar 6 memang tak boleh. Pasal depan dia punya enjin besar kan, dia tak boleh masuk. Jadi kalau pakai enjin kecil macam gini, dia ringan sikit lah. Itu je. Pelbagai bantuan dan latihan daripada badan-badan berkaitan pertanian serta pembinaan jalan-jalan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menyokong usaha-usaha Kementerian Pertanian dalam memperkasakan daya usaha penduduk luar bandar. Sedangkan projek ini adalah projek yang berpotensi, yang beri pulangan yang lumayan kepada penduduk kampung. Saya rasa ianya perlu diketengahkan kerana ia sudah pastinya menepati hasrat kerajaan dalam menjayakan daya wawasan. Di sini dari segi daya manusia telah wujud dengan adanya pengalaman, kebolehan yang sedia ada, kemahiran dan sikap penduduk kampung itu sendiri yang bekerjasama antara satu sama lain dengan ingin maju dan hidup bermasyarakat yang telah terjalin sekian lama adalah merupakan satu aset untuk membuktikan projek ini akan berjaya di masa depan. Dari segi untuk memajukan kampung, ia sudah pasti kerana secara tidak langsung dapat mengusahakan tanah-tanah yang terbiar, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dengan pendapatan yang lebih, ya, yang dijangkakan pada setakat ini kita dapat RM1,200 untuk sebulan dan dapat mengatasi masalah-masalah kemiskinan di kampung kita ini. Lebih membanggakan, tanaman nenas berkelompok kampung ini menjadi bahan penyelidikan pihak universiti dari dalam dan luar negara. Projek tanaman berkelompok terbaru ialah nenas baka gandol seluas 60 ekar yang membabitkan 12 peserta. Sasaran pulangan hasil keluaran baka ini dijangka memberi pendapatan lebih RM2,000 sebulan kepada setiap peserta pada akhir tahun ini. Muafakat, kerjasama dan kesungguhan serta daya semangat untuk keluar dari kancah kemiskinan antara resepi kejayaan penduduk kampung ini. Dengan memperkuatkan daya manusia, daya ekonomi dan daya pasaran, masyarakat luar bandar akan selari dengan matlamat Malaysia sebagai negara maju membentuk bangsa budaya negara jaya.